Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kelas DDTP3A ingin membincangkan mengenai PBA 1 iaitu dalam situasi yang pertama yang berkaitan dengan professionalism behaviour in working environment. Jadi group members kami adalah terdiri daripada saya, Nur Syazwani binti Muhammad Muzakir, nombor matrik 01 DDT 19F1034 dan dua orang rakan saya. Saya Anis Raya binti Roslan, nombor matrik 01 DDT 19F1010. Saya Nurzayan Asra Aizah binti Zaki, nombor matrik 01 DDT 19F1133. Jadi dalam PBE 1 ni, kami perlu membincangkan berkenaan situasi yang pertama yang diberikan iaitu berkenaan dengan Ali merupakan eksekutif IT di syarikat Mega Global. Jadi kami di sini ingin membuat online discussion berkenaan dengan professionalism behaviour. Dalam situasi ni, Ali merupakan seorang eksekutif IT di syarikat Mega Global dan dia merupakan seorang pekerja yang memang menunjukkan tingkah laku yang sesuai. Tetapi dalam fikiran dia menganggap bahawa selagi dia melakukan tugas itu dengan sempurna dan dengan baik, tiada siapa yang peduli akan tentang dia lah. Jadi kat sini, dia ingin mengurangkan sikap-sikap profesionalism yang perlu ada dalam seseorang pekerja di dalam waktu pekerjaan. Jadi kat sini saya ingin membincangkan apa itu maksud professionalism behaviour dalam working environment dan ciri-ciri yang perlu ada. Iaitu professionalism behaviour in working environment adalah sikap, tingkah laku seseorang dalam persekitaran pekerjaan maupun perniagaan. Seseorang itu tidak perlu bekerja dalam profesional yang tertentu untuk menunjukkan kualiti maupun ciri penting yang sedia ada. Jadi antara ciri-ciri yang perlu ada dalam seorang pekerja maupun ahli dalam situasi tersebut, yang pertama adalah be productive. Be productive ni maksudnya menjadi seorang yang produktif. Produktif ni dari segi umum dia, kita tahu output dia lebih banyak daripada input kan. Jadi maksud dekat sini adalah kita menggunakan masa yang ada, menggunakan masa itu dengan secara produktif di tempat kerja. Kita perlulah mainkan peranan dan tanggungjawab untuk fokus ketika melakukan pekerjaan tu, dan kita kena elakkan daripada gangguan-gangguan yang tidak layak lah orang kata kan. Antaranya macam media sosial, sembang-sembang dengan rakan-rakan kerja maupun buat live dan sebagainya. So kita kena fokus dalam pekerjaan itu untuk mendapatkan satu sikap be produktif. Yang kedua adalah communicate effectively. Communicate effectively ni bermaksud komunikasi yang berkesan. Komunikasi ni ada dua, sama ada dia pengakhirannya berkesan maupun tidak berkesan. Jadi untuk mendapatkan communicate effectively ni, kita perlulah berlatih kemahiran komunikasi maupun secara online, secara peribadi maupun interpersonal. Interpersonal ni bermaksud konsepkan diri, iaitu matlamat diri kita untuk kita meningkatkan semangat dalam diri kita sendiri. Jadi itu antara dua contoh. Seterusnya saya akan pas kepada Anis Suraya. Okey. Banyak ciri-ciri yang perlu diterapkan dalam setiap pekerja. Okey. Pertama adalah hormat menghormati. Okey. Hormat menghormati ni adalah syarat utama yang perlu diamalkan dalam alam pekerjaan. Okey. Sama ada pekerja atau majikan perlu saling hormat menghormati. Okey. Kerana ini akan dapat menghidupkan hubungan yang baik antara mereka. Okey, seterusnya adalah pengurusan masa. Pengurusan masa ni adalah sangat penting kerana dalam pekerjaan perlu ditiberatkan soal pengurusan masa kerana salah satu faktor kejayaan dalam pekerjaan adalah pengurusan masa yang berkesan. Okay. Pengurusan masa yang cekap juga dapat membantu meringankan beban tugas dan memudahkan segala urusan kerja. Okay. Seterusnya adalah jujur. Jujur. Di dalam pekerjaan, jujur mestilah diterapkan dalam diri setiap pekerja. Kerana sifat yang jujur dapat membentuk satu hubungan yang baik dan sihat di antara pekerja dan majikan. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya adalah corporate goals. Ahli ni dia kena faham dalam company dia ni ada mission, ada goals, ada objectives. So dia sebagai IT executive tu dia kena capai goals dalam company tu. Yang kedua adalah be resilient.
ataupun kita panggil daya tahan. Kali ini dia kena berani untuk menghadapi cabaran dalam company ni dengan cara yang positif. Yang ketiga adalah teamwork. Ali ni perlu ada sikap kerjasama dalam company ni. Dia tak boleh buat kerja seorang je. Dia tak boleh macam, oh dia profesional, so dia je yang pandai buat semua. Dia je yang kena atur semua. Orang lain ikut dia cakap tu. So dia tak boleh macam tu. So sebagai pekerja profesional ni dia kena ada sikap bersatu lah dalam team. Seterusnya Wani. Okey. Jadi kesimpulan yang kita dapat uraikan kat sini, terdapat banyak professionalism behavior yang kita boleh dapati ataupun kita boleh praktis. Yang seperti kami tadi bincangkan, baru orang kata beberapa lah. Sebenarnya banyak lagi yang boleh kita huraikan, yang boleh kita praktiskan. Jadi dalam kesimpulan situation Ali di sini, untuk mengurangkan kepentingan profesionalism ni akan menjadi satu kesalahan yang amat besar bagi Ali maupun pekerja lain. Dan ia boleh mengurangkan peluang maupun kemampuan seseorang pekerja dalam bidang pekerjaan dia. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.